Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Sambungan pelajaran kita, pengajian kita bermula ayat 47. Ayat 47, insya-Allah kita akan berhenti tamatnya ayat 50. 47 hingga 50. Dalam perbincangan kita yang pada kali ini, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kepada kita hujah-hujah orang-orang yang terdahulu yang telah melakukan kesilapan besar apabila menolak dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Kemudian macam-macam hujah yang mereka kemukakan untuk menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam ayat lepas Allah Taala perkuatkan hujah itu dengan menafikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di tempat kejadian. Wa ma kunta bijanibil gharbi wa ma kunta bijanibit tur. Walaupun Nabi tak ada, tapi detail cerita yang dia bagi kepada kita adalah satu cerita yang lengkap, maklumat yang jelas, berfakta dan terbukti ianya benar. Dalil terbukti benar, tidak ada siapa yang boleh mengingkarinya dengan fakta. Di atas dunia ni, dua saja para jemaah sekalian. Kita bercakap ni sama ada fakta ataupun auta. Dia dua lawan. Fakta lawannya auta. Kalau fakta, maknanya kita kemukakan hujah dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil, dengan kenyataan yang tepat, itu dia panggil fakta. Satu lagi, kalau mari bawa hujah merapu, entah apa mari mana, itu dia panggil hujah auta. Jadi kita sebagai seorang Islam kena sentiasa berhati dan beringat-ingat supaya hujah kita berfakta yang kita nak tegakkan di hadapan Allah Azza wa Jalla apabila sampainya saat perbicaraan nanti. Kena hati-hatilah, sebab kalau tidak, kita tak tahu apa yang kita cakap dan di mana kita nak bersandar, berpegang ketika yaumatublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Apa yang kita nak lakukan? Bagaimana kita nak buat? Maka datanglah ayat ini setelah orang kafir menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai hujah, walaupun hujahnya rapuh, hujahnya tidak mantap, tetapi sekurang-kurangnya mereka ada juga hujah yang boleh membuatkan orang yang mendengarnya keliru. Keliru atau samar, tidak jelas kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok kepada hujah yang telah Allah SWT berikan kepada kita ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita baca satu ayat, dua ayat dulu
sebelum kita pergi kepada penjelasan ataupun huraian. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, ayat 47 surah Al-Qasas berada di muka surah 835. Muka surah 835. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Tengok ayat 47 semula. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Dan kalaulah orang-orang musyrik itu akan berkata, Allah SWT gambarkan kepada kita puak-puak kafir akan mengemukakan hujah, akan berkata semasa mereka ditimpa bala bencana disebabkan perbuatan kufur dan maksiat yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Dia kata apa? Fayaqulu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta ilaina rasula, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang rasul? Kenapa? Kalau kamu utus, fanattabi'a ayatika, supaya kami menurut ayat-ayat keteranganmu yang dibawanya, wa nakuna minal mu'minin, dan supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman. Tentulah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutuskan kepada mereka, bahkan kami terus menyeksakan mereka. Baik, ayat ini apa cerita kita para pelajar sekalian? Walaula an yu'azziballahu musyriki Quraisy. Kalau tidaklah orang Allah Ta'ala nak azabkan puak-puak musyrik Quraisy itu, dengan sebab mereka kafir dan mereka melakukan maksiat, sebelum Allah Ta'ala hantar Nabi. Maknanya sebelum diutuskan Nabi, terkena dalam kaedah, dalam bahasa akidah, kitab tauhid dipanggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah maknanya orang yang duduk tidak ada Nabi masa tu, kosong. Artinya mereka tak sampai maklumat kepada mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil ahlul fatrah. Maka kalau diazab ketika itu, sudah tentu mereka akan kata, kenapa tak hantar mari Rasul dulu?
Ya Rabbana, halla arsalta inna ya rasulan. Kenapa tak hantar mari seorang rasul yang memberi peringatan, memberi amaran sebelum engkau azabkan kami? Jadi uji apa ni? Sepatutnya dia hantar mari rasul dulu, tengok apa yang kami buat. Kalau rasul mari, kita akan ikut je dia. Ini dia panggil hujah. Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, kalaulah dia azab sebelum datangnya rasul, maka telah terbukti bahawa orang-orang yang diazab itu setelah mereka mendustakan rasul. Dalam beberapa ayat yang saya para pelajar tanda ayat ini, anak akan baca satu je. Yang pertama ayat Taha, surah Taha ayat 134. Taha ayat 134, surah An-Nisa ayat 165, An-Nisa 165, dan surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15, qala Allah Azza wa Jalla, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazabkan mana-mana kaum hatta sehingga kami utuskan seorang rasul menyampaikan kepada mereka agama Allah. Bila rasul datang dengan hujah-hujah, keterangan-keterangan yang sangat nyata dan mukjizat yang sangat jelas, mukjizat maknanya benda-benda yang ajaib yang dibawa. Setiap rasul Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka mukjizat yang biasanya amanat bihil bashar. Bila orang tengok, dia boleh terima. Oh, ini betul. Yang tak boleh terima itu siapa? Orang yang hatinya telah tertutup rapat, ataupun bahasa orang sekarang di kepala tersumbat, yang ni tak boleh terima. Bawa lah mari. Apa pun tak jadi. Ingat bahasa orang kampung cakap, bawa lah rima gajah pun, mereka ni tak akan bergoyang. Pendirian lama dia tak akan bergoyang. Ini. Tapi bagi orang yang hatinya terbuka, insya-Allah. Contoh yang paling besar dalam kisah yang telah kita lalui ini, iaitulah kisah As-Saharah, pengikut-pengikut Fir'aun ahli sihir yang telah masuk Islam sekejap je. Itu dia panggil. Jadi zaman tidak ada Nabi itu, dia panggil Ahlul Fatrah. Pelajar-pelajar yang boleh menulis harap, tulis Fatrah. Tak kecil. Kalau fitrah, fitrah mana orang duduk di atas landasan fitrah, yang mengakui keesaan Allah, kewujudan Allah Azza wa Jalla, itu nama dia Ahlul Fitrah dengan ta besar, fitrah. Adapun orang yang tak ada Nabi masa dia tu, nama dia fatratan minar rusul, mana gap di antara dua rasul tu. Itu pun dibahaskan oleh para ulama tentang masalah itu. Kalau kita nak kata walaupun ahlul fatrah, tapi ada je bakaya ahlul kitab. Cuma Allah SWT beri ruang kepada mereka sebab dia tak sampai seru. Wallahu alam. Itu yang dibahaskan oleh siapa? Oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab Tauhid. Ahlu al-Fatrah. Fatrah. Baik para pelajar sekalian, ayat ini, ayat 47, Allah SWT ceritakan kepada kita tentang hujah-hujah, hela-hela yang digunakan oleh siapa? Digunakan oleh puak kafir nak melepaskan diri daripada azab. Maka Allah SWT turunkan ayat ini untuk nak membalas balik hujah mereka dalam bahasa al-munazarah.
Ingat ni, dia panggil munazarah ni bahasa orang berdebat. Bila kita berdebat, dia panggil an yufhama ha bil ha, yufhama al khasmu bi ibtali qawlihi. Mana kita nak patahkan hujah lawan dengan apa? Dengan perbuatan dia. Dengan kepercayaan dia. Dia kata, kalau mu turun Rasul, kami ikut. Bawa mai kita, kami pakai. Ni tidak tiba-tiba dia kena azab. Tengok ayat 48, Allah Ta'ala patahkan hujah mereka. Hujah mereka. Sebab apa? Mereka kata, dengar ni. Mereka kata, ayat 48. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami. Ai falamma ja'a Quraisy Al-Quran alladhi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila datang kepada mereka Quran yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa mereka nak jawab? Tengok ni. Qalu, mereka akan berkata pula. Tadi dia minta hantar Rasul. Sekarang Rasul sudah berada bersama mereka. Rasul ada bersama mereka, mereka mendapat maklumat, bisikan daripada tuan penasihat mereka, iaitulah Yahudi, supaya mari tanya Nabi SAW macam-macam. Di antaranya, ni dia kata, qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Mereka berkata pula, hendaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata selawat, diberi kita agama yang diturunkan dengan sekaligus sebagaimana kitab Taurat yang diberikan kepada Musa alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala cerita kepada kita, peringkat ayat 47, dia minta kalau ada Rasul, minta kalau turun Rasul. Bila sudah datang Rasul, Nabi kita setelah berada bersama dengan mereka, dia qana pula. Siapa dia peguam negara dia yang memutarbelikkan fakta, nama dia Yahudi. Quraisy mana dia ada kitab? Quraisy tak ada kitab. Yahudi ada kitab, maka Quraisy belajar dengan Yahudi apakah poin-poin besar, hujah-hujah kita nak lawan Muhammad ni. Itu tuan penasihat dipanggil, tuan penasihat. Yahudi pun katalah, kapoi, Quran ni turun sikit-sikit lah. Cabar Muhammad, biar turun Quran sebagaimana Nabi Musa turun. Maknanya sebelum turun Quran, mereka guna hujah lain, syubhat lain. Bila Quran turun, dia guna syubhat lain pula. Jadi macam-macam dia punya putar belik tak habis-habis. Maka dia mari jumpa Nabi, dia kata apa? Muhammad, kenapa tidak turun Quran ni sebagaimana utia Musa? Musa kami dapat maklumat, kan? Laula utia misla ma utia Musa. Kenapa tak turun kepada Muhammad ni? Kita kata sallallahu alaihi wasallam nak kitab Taurat, macam Taurat. Taurat dia turun satu, lembaran-lembaran Taurat tu. Nabi Musa bermunajat. Dalam ayat yang lepas kita dah terangkan bahawa Nabi Musa menerima Taurat bila ba'da halaki Fir'aun. Setelah Fir'aun tenggelam dalam laut, Nabi Musa bawa dia punya Bani Israel, ikut dia semua. Macam-macam lah, jumpa anak lembu lah, tengok benda-benda yang pelik.
ketika Nabi Musa pergi bermunajat untuk terima Taurat, mereka berona buat kacau, dibuat oleh Samiri di kampung. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita Taurat diterima bila? Selepas binasanya Firaun. Sekaligus. Jadi si Yahudi ajar Quraisy, dia kata Muhammad dia terima sikit-sikit Quran. 2 ayat, 5 ayat, 1 surah pendek. Cakap dengan dia kita nak macam Taurat, biar ada lembaran tu boleh tengok sini nih. Kalau boleh orang Mekah pun tunggu dekat bukit Jabal Qubais. Biar nampak malaikat turun, mari bawa ni Muhammad penyerahan, majlis penyerahan mushaf kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan Kaabah ke? Kita kata itu cadangan kepada kepala siapa? Kepala puak-puak Quraisy. Baik, Allah Taala patahkan balik hujah dia. Enak sangat macam Nabi Musa ya. Tengok. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Puak-puak kafir, mu kena ingat. Bukankah mereka dahulu telah kufur ingkar akan apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa? Tengok dalam tafsir kata awalam yakfuru kuffaru Quraisy bit-Taurah. Bukankah kafir Quraisy juga telah kufur dengan Taurat dan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Musa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak supaya Nabi kita ada tongkat, tangan magic juga, dia nak macam tu. Allah kata, buat kafir, mu ingat ke tidak? Sebelum kedatangan Nabi, kamu juga tak terima kitab Taurat. Dia tak percaya ke Yahudi. Cuma bila Yahudi naik taraf jadi tuan penasihat, apabila dia nak cari hujah, mencari poin yang dia boleh kritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya jadi dia rapat dengan Yahudi tu. Yang jadi rapat dengan Yahudi bermula di situ. Allahu akbar. Baik. Katanya awalam yakfuru. Yakfuru tu siapa kafir? Tadi kita dalam tafsir kita ni memilih awalam yakfuru. Bukankah mereka siapa? Tak sebut sana. Tengok. Pengarang kitab kita tafsir pimpinan dia tak ambil siapakah mereka. Jadi ada 3 pandangan. Yang pertama dikata mereka itu kufar Quraisy, puak kafir Quraisy. Ad-dhamir a'idun ila kufari Quraisy. Ada yang mengatakan dhamir ini kembali kepada Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah puak-puak kafir Yahudi sendiri kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Mereka tak beriman pun dia kona-kona kitab Taurah. Ada pandangan yang ketiga, ad-dhamir ya'udu 'ala al-yahud fi zamani Musa. Baiklah. Jadi kata Biqai yang sedaknya kita kata yakfuru tu al-Arab, puak-puak Arab Quraisy, dan siapa yang mendapat dakwah Nabi di kalangan Bani Israel yang ada pada masa itu. Jadi kita kata campur semualah. Sebab Al-Quran ini turun kepada Quraisy. Kalau kita nak kata Tuhan Allah Ta'ala cerita kepada zaman Musa dulu pun boleh menasabah. Awalam yakfuru, kalau kata kamu nak buat hujah, nak minta dalil-dalil ni sebagaimana puak dulu. Puak dulu pun tak terima juga Musa. Mu jangan ingat. Cakap je sedap. Mereka pun tak terima juga. Yang hidup sezaman dengan Musa pun tidak terima. Bahkan macam-macam benda yang dia buat. Mereka kata apa? Qalu sihrani tazahara. Mereka berkata lagi, kedua-duanya Al-Quran dan Taurat itu ialah sihir
yang bertolong bantu yang satu menyokong yang lain. Dia tak terima. Dia kata jadi ayat ni merujuk balik kepada kufar Quraisy. Puak-puak kafir, kalau macam tu gak Taurat dengan Quran ni sihran. Dua kitab sihir yang tolong menolong, bantu membantu untuk menyesatkan masing-masing. Menyesatkan masing-masing. Wa saddaqa kullum minhuma al-akhar. Jadi masing-masing puak dia tu membenar, sama-sama sesak belaka. Na'udzubillah min ghadabillah. Baik. Akhirnya apa mereka kata? Wa qalu inna bikullin kafirun. Dan mereka berkata pula, ai kufar Quraisy. Puak kafir Quraisy pun jawab, inna, sesungguhnya kami, bikullin, semua Taurat dengan Quran kafir, tak beriman. Habis cerita. Ada yang mengatakan, puak Yahudi kata, ya kita kata dua-dua lah, mana-mana kumpulan yang menolak dakwah Nabi, bermakna dia kafir dua-dua. Kafir kepada Quran, kafir kepada Taurat. Kenapa? Sebab Taurat telah menyebut Nabi akhir zaman akan muncul dengan sifat-sifatnya yang cukup jelas. Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Puak-puak Quraisy, puak-puak Yahudi kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Artinya sifat Nabi dalam Taurah dan juga dalam Injil wadih, wuduh syamsi, jelas seperti matahari di siang hari. Ada matahari di siang, tidak ada jerubu, jelas sangat-sangat. Tiga dalil. Dalil yang pertama, yang masuk Islam. Siapa dia? Abdullah bin Salam. Ketika dia datang tengok Nabi sampai Madinah, dia pergi, aku tengok ya muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu ini muka sadiq, muka orang yang bersih, muka orang yang benar, dan inilah yang kami cari, yang telah disebut oleh Taurat. Aslama, Abdullah bin Salam terus masuk Islam. Alhamdulillah. Kumpulan yang kedua, kumpulan Yahudi yang jahat, kerah kepala. Ia dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Tulis nama dia. Huyai bin Akhtab, bapa Yahudi. Bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah, dia pergi tengok. Dia dengan adik dia pergi siasat. Maklumat ini dilaporkan oleh Ummul Mukminin Safiyah, anak dia. Setelah ini jadi Islam, dia cerita kedatangan Nabi itu disiasat oleh ayah dia. Balik petang, dia tanya mana? Kata adik dia, bang, betul ke dia tu Muhammad dalam kitab Taurat? Ahwa, tulis bahasa Arab ni. Sepatutnya dia kata, ahwa, dia ke tu bang? Abang dia jawab, ya, betul dah dia. Tengok, dia saksi betul. Sifat Nabi dalam Taurat, hadza huwa. Yang ketiga, dalil daripada Injil, iaitulah Salman Al-Farisi, asalnya Majusi sembah api. Setelah dia jumpa agama Nasara, dia ikut Kristian, ikut Nasara. Dan kitab Injil telah sebut sifat Nabi. Bila dia mari, dia dengar Nabi SAW sampai di Madinah, Salman lantas pergi siasat. Dia jumpa Nabi, dia tengok, oh betul, kita nak kata apa? Tapi apa boleh buat? Tengok, buat Yahudi sendiri pun qalu sihrani tazahara.
ahli sihir belaka ni. Inna bikullin kafirun, sesungguhnya kami kufur engkau terhadap kitab-kitab itu semuanya. Niat sebenarnya, keputusan tamatnya mereka kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah SWT telah menolak hujah-hujah mereka. Kemudian Allah Ta'ala bawa ayat kepada kita ini, ayat 49, hujah yang menunjukkan benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil hujah balas. Hujah balas. Dia kata apa? Qul fa'tu bi kitabim min 'indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Qul ya Muhammad li kuffari Quraisy. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada buah-buah kafir Quraisy, kalau demikianlah sikap kamu, Taurah pun tak jadi, Quran yang aku bawa pun kamu condemn. Fa'tu bi kitabim min indillah. Bawalah sebuah kitab dari sisi Allah yang dapat memberi panduan lebih daripada keduanya. Buat mari kitab lain lah. Kitab lain lebih baik daripada daripada apa? Daripada Taurat dengan Injil. Buat mari dengan Quran. Buat mari kitab lain. Atau saya pakai yang ni. Ini dia panggil ayat cabar. Huwa ahda minhuma. Dua-duanya lebih memberi manfaat, panduan daripada Taurat dengan Injil. Buat main kitab lain. Attabi'hu, supaya aku ikut juga. Aku pun nak pakai kitab tu juga. Ini dia panggil ayat cabar ni. Ini ayat mencabar kewibawaan tuduhan Quraisy. In kuntum sadiqin, bawalah jika betul kamu orang-orang yang benar. Kalau kamu betul-betul dakwaan kamu mengatakan Taurat dengan Quran ini sihir, wa annal haqqa fi ghairihima, yang benar itu bukan lain daripada gini, bawa mari ke sini. Aku pun nak pakai sama juga. Itu dia panggil apa? Ayat cabar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri kita ini insya-Allah. Tengok ayat 50. Setelah berhujah, berlawan hujah, cabar-mencabar sudah terjadi, kita tengok apa mereka nak buat. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Kemudian fa'illam ya'ti az-za'imun, kalaulah mereka yang menganggap, mendakwa Taurat itu tak betul, Quran ni sihir, mereka tidak dapat menerima cabaranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, maka ketahuilah. Apa ketahui? Annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu mereka. Itu je lah. Sebetulnya puak-puak kafir ni kona lagi, kona mari, pusing sana pusing sini, yang betulnya mereka adalah mengikut hawa nafsu. Dia bukan nak cari kebenaran, bukan nak cari yang betul.
Mereka hawa nafsu, nafsu dia setuju, ambil. Syaitan pun hiaskan hati mereka, oh ini betul, ini betul. Mereka tak akan ikut Quran, mereka tak akan ikut sunnah, mereka tidak akan ikut kebenaran, yang dia ikutnya hawa nafsu. Para pelajar sekalian, ayat ini mengajar kepada kita bahawa semua golongan yang menolak hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran dan hujah yang telah dikemukakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, maka jawabnya orang itu adalah merupakan pengikut hawa nafsu. Orang ini sebagai apa? Pengikut hawa nafsu. Wal'iyazubillah. Tak ada benda lain lah dia. Kalau ikut hawa nafsu tak usah kata apa. Tak usah kata buat kafir. Kita orang Islam ni pun kadang-kadang main juga benda ni. Main hawa nafsu juga. Kenapa awak tak terima kebenaran? Tak selera tu. Walaupun adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bercanggah dengan apa yang disukai oleh nafsu kita. Tuan-tuan kena ingat, setiap benda yang istahsana, yang nafsu suka, walaupun tidak tepat dengan nas Quran dengan hadis, syaitan akan datang selalu memperhiaskan dia. Afaman zuyyina lahu su'amalihi fara'ahu hasana. Amalan tak baik, tapi syaitan gilap, polish, kata orang, licin berminyak, nampak cantik. Karena itu, ulama Ahlus Sunnah mengatakan syaitan, untuk orang Islam lah, untuk orang Islam, syaitan dia tak pergi kepada nak jadi kafir, sebab kafir itu payah bagi dia. Tapi dia lebih senang menggilakkan amalan-amalan yang tidak ikut sunnah. Syaitan mari, kenapa kita tak buat benda ni? Kenapa tak buat benda ni? Maka hati-hatilah para jemaah sekalian dengan perangkap-perangkap syaitan, ataupun bahasa yang digunakan oleh Ibnul Jauzi, talbisu iblis, belitan iblis kepada ahli ibadat dengan mereka-reka ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, suka sangatlah tu. Suka sangat dah. Geng kami pukul 4.30 bangun dah bermunajat. Bermunajat ni dalam Zoom ni. Oh, ya, dah musim PKP ni, tak boleh nak pergi masjid, main Zoom. Pukul 4 pagi bangun. Lepas solat subuh tidur. Ni ada seorang suami dia hantar soalan. Dia kata macam mana saya nak nasihat isteri saya ni, terpengaruh dengan grup-grup Zoom dia ni. Mazhab Zomi ni terpengaruh. Bangun pukul 3.30, pukul 4 pagi. Seronok lah dia kata, duk main. Ada munajat lah, ada tu, ada selawat yang pelik-pelik, selawat malaikat lah, selawat macam-macam ada. Kemudian dia punya cerita, pagi dia tidur. Ini kita kata jangan duduk buat, biarlah berpada-pada. Ambil ikut majlis-majlis yang telah dianjurkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab syaitan tazyin, dia akan perhiaskan benda yang tidak disyariatkan. Suka sangatlah tu. Saya tak kata tak baik semua majlis ilmu melalui Zoom. Saya guna Zoom. Tapi kita kata yang duk sebar-sebar ni, yang sebar benda pelik-pelik sekarang ni, banyaknya guna alat media. Tak usah guna Zoom lah. Itu nama jenis syarikat kan. Guna alat media untuk menganjurkan majlis-majlis yang tidak dianjurkan oleh syariat. Dia kata syariat nak anjurkan, tak ada zaman Nabi. Kata betul, tak ada zaman Nabi. Tapi pelaksanaan tu, siapa dia baca zikir ni boleh sekian, siapa baca selawat ni boleh sekian, siapa baca, mana pulangan tu tinggi sangat dia punya interest, ataupun dia panggil apa ni, profit, keuntungan tu tinggi, tak menasabah. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi, tak ada macam tu. Baru ni anak iklankan buku Al-Manarul Munif tu. Tuan-tuan kalau baca, ialah kena ada kepahaman jugalah, kena ada garis panduan daripada ustaz juga. Cuma sepitah lalu boleh tengoklah. Yang tak faham kena tanya balik. Baik. Maknanya Allah Ta'ala ada gazet di sini. Wa man adallu, tengok ayat ni.
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan tidaklah ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari Allah. Tak ada lah orang lebih sesat daripada orang yang mengikut hawa nafsu daripada mengikut petunjuk Allah Azza wa Jalla. Jadi orang beriman ikut petunjuk, orang yang tak mahu ikut, dia akan ikut hawa nafsu. Kehendak nafsu diikuti. Allahul Musta'an. Baik. Akhir ayat kita ni Allah Ta'ala sebut, Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi pimpinan hidayah kepada kaum yang zalim, yang berdegil dalam keingkarannya. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala, kita minta berlindung Allah Ta'ala, na'udzubillah. Tuhan kata apa? Allah la yuwafiq. Allah Ta'ala tidak akan beri taufik untuk mengikut kebenaran dan petunjuk kepada mana-mana kaum yang zalim. Az-zalimin di sini ay zalamu anfusahum, orang yang menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Maka dia menjadi satu sifat. Orang yang engkar kepada perintah Allah, nama dia zalim. Tak kira lah dia zalim tu, kenapa kata zalim? Dia baik. Dia punya NGO charity dia tinggi, dia punya semangat. Tuan-tuan kena belajar ilmu tentang kezaliman. Mari saya kutip kata-kata seorang tokoh ulama, nama dia Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala. Dia kata, al-muradu biz-zalimin, yang dimaksudkan dengan orang zalim di sini, yang pertama, tuan-tuan letak nombor. Dia rupanya zalim ni bukan satu darjat. Dia ada grade. Macam kita beli telur juga, grade A+. Harga dia RM13 satu bekas, kan. A saja 12. A tolak, rendah sikit. B. Zalim pun macam tu, ada grade dia. Na'udzubillah. Kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah. Yang pertama, dalam kitab tafsir ni kata, al-kamiluna fi zulmi. Orang yang kemuncak kezaliman dia, apa dia? Iaitu orang yang menzalimi diri sendiri dengan melakukan syirik dan menzalimi orang lain. Dahlah syirik, zalim pula orang lain. Ini kemuncak. Dia panggil, kalau kita panggil grade A+. Na'udzubillah. Wa a'zamuhu al-isyra' wa ityanul fawahish. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri tapi tidak sampai kepada syirik. Dia zalim dengan melakukan maksiat dan dia juga zalim kepada orang lain. Itu darjat yang kedua. Kemudian ikutlah banyak lagi peringkat-peringkat. Ada zalim yang tak teruk sangat, kan? Ada zalim yang tak teruk sangat dipanggil. Zalim melakukan maksiat tapi dia tak zalim kepada orang. Ada juga dia maksiat diri dia, hanyut seorang kata orang. Hanyut keseorangan, ataupun dia hanyut seorang dan dia bawa satu kapal lagi hanyut sama dia dalam maksiat. Ini juga satu kezaliman. Allahu Akbar. Baik. Dalam kitab ni kata apa? Wa ma'adzalika mutafawitun. Tapi mereka berbeza-beza dari sudut Allah Ta'ala ketepikan mereka ini daripada menerima hidayah Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berterusan melakukan kezaliman, lama dia zalim, thumma yuqaddirullahu lahul huda.
Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada dia hidayah. Saya buat contoh lah, contoh yang paling mudah kan. Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun. Ishruna aman, 20 tahun. Tahun pembukaan kota Mekah, pembukaan tahun 8, aslama, masuk Islam Abu Sufyan. Ada. Abu Jahal mati kafir, mati dalam peperangan Badar. Dia panggil Nabi kita dalam kitab sirah menamakan dia Fir'aun hazil ummah. Dalam buku sirah ada. Siapa lagi? Abu Lahab cop atas dahi. Tabat tiada. Orang ni sah dah, mati kafir. Tak akan beriman. Maka kita mengatakan wali ajli hadha tafawut fi qabiliyatil ikhlas. Cuma kalau kita tengok orang-orang yang nak dapat hidayah akhir ni berbeza dengan mati tak ada hidayah. Macam Abu Sufyan, walaupun dia kafir, banyak juga benda-benda yang dia buat, tapi tidaklah seteruk yang dibuat oleh Abu Jahal dengan Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ditanya oleh Hercules di bumi Syam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jawab dengan betul, telus. Tak bohong sikit pun. Rupa-rupanya kekafiran dia itu masih ada sekelumit fitrah ada dalam hati dia, sehingga dia berlayak untuk menerima hidayah Allah ba'da 20 aman, setelah berlalunya 20 tahun perlawanan. Allahu Akbar. Jadi kita tengoklah macam itulah. Jadi ada orang yang akhirnya menerima hidayah, ada orang yang tak terima hidayah. Demikian juga kita orang beriman. Semalam saya duduk tengok beberapa orang kawan. Dia menceritakan pengalaman dia berhenti rokok. Pengalaman dia berhenti rokok. Allah, dia kata, ya Ustaz, ada seorang sahabat saya ni pilot. Dia cerita di Mekah. Saya bagi dia mikrofon. Kata Kapten, cerita pengalaman Kapten boleh berhenti rokok. Dia cerita. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Boleh tengok dalam Facebook kita. Saya dengan dapat keizinan. Dia kata, saya nak sampaikan cerita taubat saya ni kepada orang. Dia kata, berapa tahun saya nak taubat. Nak berhenti rokok je, bukan senang. Tuan-tuan yang masih duduk merokok lagi tu, berhentilah, taubat-taubatlah. Sebelum kita ditamatkan tempoh taubat oleh Allah Azza wa Jalla. Lama masa. Ada orang 5 tahun, ada orang 10 tahun. Baru dia boleh bertaubat. Allahu Akbar. Ini termasuk dalam, dia panggil, tapi gerik rendah lah sikit. Zalim juga, sebab taklah sama dosa dia dengan sebahagian dosa yang lain tu. Wallahu alam. Baik. Wali ajri hadha tafawut fi qabiliyatil iqla' anid dalal. Mana oleh kerana kita nampak manusia ni berperingkat-peringkat dari sudut kesesatannya, daripada kita tak tahu siapa yang akan mati dalam kafir, siapa yang akan beriman, siapa yang akan dapat hidayah meninggalkan maksiat. Istamarat da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terus berdakwah sehinggalah mereka mati ataupun Nabi wafat. Kita tak boleh kata orang mati stem, ataupun bahasa orang dapur mati awas. Mati awas ni, ingat tak setelah kita masuk bawah masuk tu, last kali tu, itu dia panggil mati awas, maknanya sudah dah. Lepas pada masuk last kita punya bumbu, apa dia bumbu ni, awah ni masuk, tutup dah puyuh, perencah. Ini dia kata, maknanya kita tak boleh, aku nak berhenti dah dakwah sebab orang-orang yang aku dakwah ni sudah 20 tahun tak berhenti-henti juga daripada maksiat. Tak. Sebab kita tidak tahu siapa yang Allah Ta'ala nak beri hidayah. Maka kerja kita apa? Dakwah.
sampaikan dengan penuh hikmah, kasih sayang. Mudah-mudahan satu hari terbuka hati dia nak pergi masjid. Nah, Allahu Akbar. Ini apa ni? Sebahagian daripada muslimah dia mengadu tentang suami dia. Ustaz, macam mana saya nak buat? Payah sangat suami saya ni. Kalau ajak pergi masjid kat lain macam selalu muka. Tak apa nak cakap. Jadi kita kata puan, sebagai isteri yang solihah, teruskan berdoa. Bagilah apa-apa saja pun, share kepada suami. Poster-poster dakwah, video-video pendek. Boleh jadi satu hari dia akan taubat. Dia akan jadi ahli masjid. Allah, itu kuasa Allah. Tapi kita sebagai pendakwah, jangan putus harap. Bahasa orang sekarang ni, jangan mudah koyak. Apabila orang tidak terima dakwah kita, teruskan. Kalau tidak, Nabi dah berhenti dah dia. Abu Sufyan, daripada perang Uhud, setelah matinya Abu Jahal dalam peperangan Badar, dia jadi ketua berlawan dengan Nabi. Tapi apa ketentuan Allah Ta'ala kita tahu. Tahun yang ke-8, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kita kena kata radhiyallahu, sebab dia sudah jadi sahabat. Baiklah, kita tamatlah perbincangan kita ayat 50 ini. Kita pergi kepada Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Faedah-faedah dari sudut pendidikan dan dakwahnya. Apa yang kita nak ambil, tanda tuan-tuan, secara ringkas insya-Allah. Yang pertama, Allah jawab balik. Setelah mereka bagi cadangan nak kitab gini-gini, Tuhan kata awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu. Bukankah kamu juga telah tolak apa yang dibuat oleh Musa dulu? Cakap besar. Nak kitab macam Musa. Juga tolak. Kata di para ulama, tanda ni, kata-kata ini menarik. Dia kata maqam al-munazarah wal mujadalah. Ketika kita berdebat, berhujah dengan musuh-musuh Islam, kita kena batalkan hujah mereka dengan perbuatan mereka atau dengan kata-kata dia sendiri. Nak kita macam Taurat ya. Masa Taurat turun dulu, mu beriman ke tidak? Nak suruh Muhammad ni ada tongkat, ada tangan percaya. Masa tongkat ada dulu, geng-geng Firaun beriman ke tidak pada Musa? Tak juga, sama je. Maknanya kita kata balah balik. Sebab tu kita nak debat ni kena orang pandai. Berdebat, sebab kita nak patahkan hujah dia dengan perbuatan dia, dengan kata-kata dia sendiri. Itu baru mantap, dia panggil hujah yang mantap, insya-Allah. Yang kedua, dalam kita berdebat, kita kena batalkan hujah lawan kita bil amril waqi', dengan isu realiti yang berlaku. Yang tadi hujah dengan perbuatan dia, sekarang ni kita nak batal dengan isu yang berlaku, iaitulah masalah mukjizat yang datang kepada Musa. Allah Ta'ala anugerahkan 9 mukjizat. Kuzibat, mereka juga telah mendustakan, mereka juga tidak percaya kepada ayat-ayat yang ditunjuk oleh Musa. Itu realiti, kita panggil realiti. Sekarang ni kita kata orang tu cakap ni, tuan, kita contoh dalam mesyuarat kita nak gini-gini, kita kata tengok realiti. Ada sekumpulan pendakwah, dia panggil orang dakwah, dia mari jumpa saya sini. Dia nak ajak ustaz, dia kata ustaz dakwah lagu ni tak berjaya ni. Macam kita lah duk mengajar gini, dia tak berjaya. Habis macam mana berjaya? Ustaz kena keluar macam kita juga. Sedap juga tu. Kalau saya keluar berjaya? Berjaya. Kita kata ginilah. Saya nak buktikan kejayaan tuan-tuan, cuba bawa kepada saya ahli solat Jumaat yang baru setiap minggu ataupun setiap bulan seorang ke masjid saya ni. Nak orang baru. Hodok mari ni, memang ni berlapuk dah kata orang ni, berkarat dah dengan masjid orang lama. Tapi kita nak yang baru. Ahli baru. Dia apa temenung? Tak ada juga. Yang ada berkumpul di masjid tu pun dia ya, bukan orang lain pun. Baik, itu dia panggil kadang-kadang kita bercakap tidak realiti.
Baik, yang ketiga, ayat ini bila Allah ceritakan qalu sihrani tazahara, dia kata Quran dengan Taurat ni bersekongkol. Dua-dua tu sihir belaka nak menyesatkan orang. Oh. Kata di ulama tadabbur, tam'anatu atba'ir rasul. Ayat ini menenangkan pengikut-pengikut Rasul. Wa tathbituhum ala annahum sayanaluhum min alqabis su'. Orang yang nak menegakkan dakwah sunnah ini akan menerima tuhmahan, tuduhan, cacian dan cercaan sebagaimana nabi-nabi, rasul-rasul telah menerima celaan daripada orang-orang di zaman mereka. Sabarlah. Biarlah orang nak kata apa pun. Tapi kalau dia memang buat ajaran sesat, duk main makrifat, tak tarekat, tak bangun solat, memang sesat. Orang kata kena sabar, kita kata la. Orang kata kena taubat. Tapi kita yang duduk di atas landasan yang insya-Allah yang betul. Sebab apa kita kata betul? Sebab kita ikut Quran, ikut hadis, ikut apa ni yang disebut oleh para ulama Islam yang muktabar di kalangan salafus salih. Jadi kalau orang marah dengan kita dengan sebab ini, maka kita sabar. Allah gambarkan mereka kata ke Nabi daripada sihra ni tazahara, dua sihir tu pakak. Allahu akbar. Dua tu sihir je. Baik. Yang kelima, yang keempat fi qawlihi ta'ala qul fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma. Baiklah. Kalau kata ayat Quran aku ni tak betul, dia ambil kitab lain daripada si Allah Taala, bawa mari sini. Bawa mari sini. Kalau betul kamu tu benar. Dia kata apa? Minal adli at-tanazzul ma'al khasmi. Dalam perbincangan untuk berlaku adil, kita kena turun kepada orang yang berlawan hujah ni sampai dia mengaku, oh, tak betul rupanya kita punya pandangan ini. Sebab apa? Kita kata tak apalah. Dah mu kata Taurat ni tak betul, Quran tak betul. Oh, mayat lain. Kitab yang kita boleh bersama menerimanya. Mari. Itu dia panggil kita turun standard supaya sampai peringkat kita boleh bersama dengan dia, sehingga dia kata dia pun tak ada kitab juga. Tak ada kitab juga, balik kepada Quran je lah. Kenapa pula pusing-pusing? Kan para jemaah sekalian, ini kita kata dalam kita berhujah, minta maaf tuan-tuan, dalam kita berhujah kita tak boleh memperlekehkan orang atau kata orang. Cuma yang saya cerita tadi, apabila orang datang memperlekehkan dakwah kita, dia kata ustaz ni duk tunggu sini je tak, kita kata Masya Allah, kalau saya tinggal siapa pula nak ajar budak-budak ni? Itu maknanya, itu dia panggil hujah. Kita bercakap dengan realiti. Jangan pula kita kata nak memperlekeh. Tidak. Maksudnya realiti, kita lagi nak bercakap, dia cakap betul-betul. Sebab itulah ada seorang syekh, orang pergi nak report kepada dia tentang jiran dia tak pergi solat masjid. Syekh, dia kata jiran aku tak pergi solat masjid lah, macam mana aku nak buat? Dia ingatkan syekh suruh bagi sembuh air ke apa. Rupa-rupanya syekh ni Masya Allah, dia bagi apa ni, kata-kata yang patahkan hujah kawan ni. Dia kata senang je. Apa dia? Tak payah kutuk, tak perlu maki, tak perlu itu ini. Kamu pergi tarik tangan dia, bawa ke masjid, habis cerita. Dia kan jiran kamu, kawan kamu, kenapa tak boleh jinakkan dia? Janji dia, bang, petang ni kita pergi masjid InsyaAllah malam ni kita ada tazkirah. Selepas tu ada nasi mandi jamu. Saya teringat abang lama tak makan nasi mandi. Ini dia panggil hujah. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Adamu mujadalatil muttabi' hawahul mukabir. Allah kata setelah kita uji, mereka ini bukan nak menerima hujah dengan hujah, tapi hujah, semalam saya kata berbeza di antara intelek dengan encelek, kan? Dia bukan nak lawan hujah dengan kita, tapi dia celek mata. Maka dalam Quran mengajar kepada kita, tak payah lagi kita berdebat dengan mereka. Sebab apa?
Tak ada jalan dah kita nak minta mereka terima. Sebab apa? Sebab mereka tak mampu. Nak tundukkan keegoan mereka. Jadi kenapa kita nak habiskan masa? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah kata orang ni, orang ikut hawa nafsu. Kita kata biarlah dia. Kita dah sampaikan. Wa ma'alaika illal balagh. Wa ma'alaika illal balagh. Kita menyampaikan. Kalau dia tak terima, biar dulu. Jangan duk berhujah berlawan, habis masa. Baik, yang keenam, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa lebih sesat daripada orang yang mengambil jalan lain daripada jalan Allah? Jawab dianya, tidak ada sesiapa pun yang boleh beramal atas nama agama, di atas nama beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah dengan Rasul. Jangan reka sendiri ibadat. Tak boleh reka ibadat. Kita kena ikut apa yang sudah ada. Yang ketujuh, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim. Jadi kalau dalam ayat yang pertama itu, laula arsalta ilaina rasulan. Kalau Tuhan hantar mari rasul. Kata di para ulama, kita tak boleh kata inna a'mal musyrikin, amalan orang musyrikin zaman sebelum daripada Nabi mari tu semuanya jahiliah, jahat belaka. Tak juga. Banyak juga kebaikan NGO dia buat. Dia duk bagi orang minum air, dia bagi orang jemaah haji jaga kan. Ataupun kita kata orang yang mengatakan perbuatan mereka semuanya tak baik belaka, ataupun perbuatan mereka tidak diambil kira belaka sebab belum kita mengatakan yang sederhananya anna hadhil a'mal, amalan puak-puak jahiliyah sebelum datangnya Rasul, fatrah dia panggil ahli fatrah tadi, tak baik perbuatan jahat dia tu, cuma mereka tidak diseksa. Kenapa? Sebelum datangnya wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata bukan semua amalan jahiliyah tu free lah saja, bukan semua lah. Kita kata jahat, yang jahat itu, tapi tindakan itu akan diambil setelah datangnya wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ke-8, falamma ja'ahumul haqqu min indina. Jadi bila mari Nabi bawa dakwah dia, Nabi bawa wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, mana-mana orang yang menentang, maka orang tu dia panggil pejuang batil, orang yang batil. Itu je lah. Famaza ba'dal haqqi illa ad-dalal. Hak lawan dia batil. Cuma kita hari ni tak boleh kita nak putuskan apa yang saya bawa ni betul 100%. Orang lain tu batil, belum tahu. Sebab itulah kata-kata masyhur daripada Imam Syafi'i, kata-kata kita benar pada pandangan kita dan mungkin salah. Pandangan orang yang kita kata salah pun mungkin ada kebenarannya, cuma masing-masing kena tunjuk hujah. Barulah kita boleh buat penilaian siapa betul, siapa salah. Yang ke-9, qalu laula utiya misla ma utiya Musa. Kenapa Quran ni Muhammad tak turun macam Taurat? Kata di para ulama, anna Quraisyan, Quraisy ni ada maklumat tentang nabi-nabi dulu, diambil daripada mahaguru dia, penasihat dia Yahudi. Yahudi ajar kepada Quraisy. Baiklah, yang terakhir sekali, qalu sihran. Mereka kata kitab ni kitab sihir ni. Di sini para ulama kata anna ahlal batil yulaqibuna ahlal haqqi bi alqabisu. Penyokong kebatilan akan menlabelkan orang-orang yang nak menegakkan kebenaran ini dengan label yang berat-berat, label yang jahat-jahat, supaya orang jauhkan diri daripada menerima kebenaran yang dibawa. Kita nak kata apa? Tak, masing-masing label melabel lah. Orang belah ni label, yang ni label, ini macam-macam label yang dituduh. Jadi kita orang yang ahli sunnah ini, kita yang belajar sunnah Nabi, belajar tadabbur Quran, jangan melabelkan orang. Itu je kita kata. Ini tidak macam-macam. Dia punya istilah, saya dah kumpul dulu.
Mula-mula keluar istilah dulu macai, walaung, berapa lagi macam-macam dia punya label dia nak kata kepada kawan tahu. Mari pula kita pendakwah ni pula ada pula label tertentu pula. Kuburi dia kata, penyembah kubur. Dia tu bukan sembah kubur, dia duduk mana? Dia apa ni banyak duduk gosok kubur. Kita kata penggosok kubur, jangan kata kuburi makna macam sembah kubur satu. Mari hal ini pula dia kata ini label yang paling senang untuk nak menjatuhkan kredibiliti orang zaman kita hari ni, Wahabi. Habis kita. Ustaz ni tak boleh pakai sebab dia Wahabi. Orang tanya apa? Menata apa Wahabi itu? Tak tahu apa orang kata ya. Jadi kita create satu gelaran yang buruk, kita campur ke atas kepala orang yang kita tak suka. Inilah permainan syaitan nak memecah belahkan masyarakat. Wallahu alam. Demikianlah 10 perkara yang terakhir ini kita mengatakan bahawa gelaran-gelaran yang dicampur di atas kepala para pendakwah perlu kita sabar, terangkan kepada masyarakat. Kata orang mereka serang, kita terang. Biar tahu, jangan keliru istilah pendakwah-pendakwah ahli-ahli motivasi zaman kita ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang, insya-Allah bermula ayat 51. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.